Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Semogakan Tuan Imam, kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sambung balik pengajian kitab ataupun buku kita ni 40 sirah, yang mana kita dah bincang pada sebelum ini beberapa kisah, dan hari ni insya-Allah kita sambung pada kisah yang seterusnya. Kalau ikut dia punya PDF ni 35, ataupun mungkin pada tuan-tuan tu 36 kot. Okey, iaitu kisah Tha'labah sahabat Nabi SAW yang zakatnya tidak diterima. Ni kita biasa dengar hadis tentang kisah Tha'labah ni. Musa berapa kalau dalam buku? 104. 145 lah kan dalam buku. Dalam PDF Cik Kai tolonglah untuk forward kan. Okey. So kita pergi kepada kisah ni, dan sebenarnya kisah ni masyhur lah, kita selalu dengar. Cuma daripada sudut kritikan ataupun riwayat-riwayat yang terkait ataupun juga kisah itu sendiri, kita nak tengok lah. Dan ada beberapa perkara lah yang kita boleh sentuh, kita boleh bincangkan. Baik, Tha'labah sahabat Nabi SAW yang zakatnya tidak diterima. Ada disebutkan kisah sahabat Nabi SAW yang bernama Tha'labah bin Hatib, yang kononnya miskin, lalu datang kepadanya Nabi SAW supaya mendoakannya menjadi kaya. Kemudian Tha'labah tidak mahu membayar zakat. Lalu Nabi SAW mengutuk perbuatan itu. Apabila Tha'labah bertaubat dan mahu mengeluarkan zakat, Nabi SAW tidak menerima zakat tersebut. Begitu juga pada zaman pemerintahan Saidina Abu Bakar. Maksudnya beliau ni hidup lama lah. Zaman Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan juga Saidina Uthman, mereka juga tidak menerima zakat yang hendak dibayar oleh Tha'labah. Imam Al-Qurtubi berkata, Tha'labah adalah daripada golongan seorang ahli Badar, sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar, seorang kaum Ansar, dan dia daripada kalangan mereka yang disaksikan keimanan mereka oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang akan diterangkan dalam permulaan surah Al-Mumtahinah. Riwayat mengenainya tentang keegoannya mengeluarkan zakat, keengganannya mengeluarkan zakat adalah tidak sahih. Ini pendapat Al-Imam Qurtubi rahimahullah. Okey, pandangan para ulama mengenai riwayat ini, Imam Ibn Hazmin di dalam kitabnya Al-Muhalla menyatakan, kami riwayatkan kisah ini tidak sahih dengan sebab turunnya ayat surah Taubah ayat 75 berkenaan dengan Tha'labah bin Hatib ini adalah kebatilan. Batil maksudnya tak benar lah. Okey. Al-Alamah Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menyatakan, berkata Al-Baihaqi, sanad hadis ini boleh dipertikaikan walaupun ia masyhur dalam kalangan ulama tafsir. Masyhur maksudnya banyak kitab-kitab ataupun ulama-ulama yang meriwayatkan tentang sesuatu kisah. Nanti kita tengok masyhur ni pun masyhur daripada sudut riwayat, masyhur daripada sudut para ulama sirah, masyhur daripada sudut sahih hadis tu, dan pelbagai lagi. Ada perkara yang kita detailkan nanti. Okey, kita bacakan dulu pandangan ulama kontemporari berkenaan dengan kisah ini. Okey. Antaranya seorang pengkaji hadis moden al-muhaddis Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi' di dalam kitabnya Sahih Musnad bin Asbab bin Nuzul. Ni satu ulama besar Yaman, meninggal dah rahimahullah. Anak-anak murid pun ramai lah masa ni pun. Menyatakan kisah Tha'labah yang enggan membayar zakat ditolak kesahihannya oleh imam-imam hadis terkenal seperti Imam Ibn Hazmin, Imam Suyuti, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Haythami, gugur satu huruf itu, Haythami, Imam Al-Zahabi dan lain-lain. Di dalam sanad hadis ini terdapat perawi hadis yang dikritik sebagai lemah, iaitu Ali bin Yazid. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga mengkritik kesahihan kisah ini dalam bukunya yang terkenal Kaifa Nata'amalu Ma'al Sunnah An-Nabawiyah. Siapakah Tha'labah bin Hatib? Tha'labah bin Hatib adalah seorang sahabat menyertai perang Badar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam kitabnya Al-Thiqat, Imam Ibn Abi Bar dalam kitabnya Al-Istis'ab, Imam Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah, yang mengatakan
Tha'labah bin Hatib adalah sahabat yang ikut hadir dalam perang Badar. Nabi SAW bersabda tentang ahli Badar, tidak ada masuk neraka seorang pun yang ikut serta dalam perangan Badar dan perjanjian Hudaibiyah. Hadis dari riwayat Imam Ahmad, Al-Arnaud menyatakan hadis ini sahih. Maka semua kisah keburukan Sa'labah sahabat Nabi SAW yang mulia tidaklah patut kita sebarkan, sedangkan beliau seorang yang mulia, apatah lagi diterima daripada sudut riwayat ataupun diterima daripada sudut dia punya perbincangan berkenaan dengan adilnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, so ini kita nak tengok cerita tentang sahabat Nabi SAW yang bernama Hatib yang kita nak bincangkan ni. Okey, jadi secara umumnya kisah-kisah yang melibatkan sahabat ni kita nak kena nilai lah, nak kena tengok. Ada banyak kisah-kisah yang memburukkan para sahabat, ada banyak kisah-kisah yang merendahkan para sahabat, yang mana semua itu kadang-kadang menjadi bahan cerita, bahan kisah yang kita suka nak riwayatkan kerana ada pengajaran kan, ada benda. Sebab tu heboh diperbincangkan tentang isu semua benda yang datang daripada Nabi SAW itu adalah sahih kan. Tak semua benda yang sahih itu datang daripada Nabi SAW kan. Itu kita kena ingat dulu, sebab banyak hadis-hadis ataupun bukan hadis lah, maksudnya perkataan syair, pujangga-pujangga dan sebagainya yang menyatakan satu benda, mungkin benda tu betul, tapi untuk sabitkan benda tu Nabi yang sebut, cerita yang lain lah kan. Untuk sabitkan benda tu sahabat tu sendiri yang buat, cerita yang lain lah. Itu dia punya isu dia. Baik, jadi bila sebut cerita tentang Tha'labah ni, kalau kita melihat daripada sudut perbincangan di kalangan para ulama hadis, di sisi Nabi, sewaktu Nabi ada ataupun kedatangan Islam itu, ramai nama Tha'labah radhiyallahu anhu ajma'in. Tha'labah bin Aus, Tha'labah bin Abi Aus kan, Tha'labah bin Harith kan, Tha'labah bin Abi Hatib, dan banyak lagi yang namanya Tha'labah. Jadi Tha'labah yang popular dalam kisah ini Tha'labah bin Hatib lah, Tha'labah bin Hatib. Jadi kalau kita melihat daripada sudut dia punya pengkisahan sejarahnya, penceritaannya itu nampak tersusun, kerana boleh dikatakan kebanyakan kitab-kitab tafsir bila mana menyebut tentang surah yang kita sebut tadi itu, iaitu surah Taubah pada ayat 75 tu, banyak cerita tentang riwayat itu kisah Tha'labah tak membayar zakat. Kisah Tha'labah tak membayar zakat. Bahkan kalau diperincikan lagi di punya penceritaan itu, pernah Tha'labah ni dia datang jumpa Nabi SAW kan, dan kemudian dia minta supaya jadi kaya. Jadi kaya kan. Kemudian Nabi hantar daripada Bani Sulaim ada berapa orang lagi, 2 orang lebih kurang, dan orang ni lah yang datang untuk pungut zakat. Bukan Nabi yang nak pungut zakat, orang ni lah, maksudnya Nabi ni pun ada amil zakat dia lah. Nanti kita bincang tentang keadilan sahabat. Adakah selepas mana sahabat itu ikut perang Badar ataupun diberi kelebihan syurga dan sebagainya, adakah dia terpelihara daripada dosa? Dan kalau terpelihara daripada dosa tu setakat mana? Betul ke maksum? Ataupun sebenarnya terpelihara tu sudut riwayat hadis tu, ataupun sebenarnya sikap dia tu, ataupun dia punya etika dia tu terpelihara. Kalau kata tak terpelihara, habis tu macam mana dengan janji-janji syurga tu? Siapa yang mengikuti perang Badar sekian-sekian, nanti kita akan detailkan lah tentang perkara itu kan. Dan kemudian kita nak tengok juga zakat. Zakat ni dia ada dipanggil dalam istilah yang masyhur qada zakat, ganti zakat kan. Ganti zakat ni maksudnya kalau satu orang katalah tahun 2022, 2023 dia tak bayar zakat, ni dah 2024 dah kan. Jadi adakah dia sudah dikira perlu, itu namanya ganti zakat, ataupun sebenarnya dia melakukan, atau dalam istilah kita nak mudah fahamnya, tunggakan zakat? Bukan maksud dia tak bayar, cuma dia lewat sikit bayar kan. Ataupun mungkin orang dah 2-3 tahun dia terlupa ke tak ingat ke apa kan, kemudian baru dia nak bayar. Adakah dia dikira qada? Zakat ni dia berbeza dengan solat. Sebab zakat ni adakah waktu membayarnya tu tahun ke tahun ke, ataupun waktu membayarnya tu sebelum kita meninggal ke kan? Ataupun waktu membayarnya tu mesti cukup haul nisab terus segera bayar ke, ataupun macam mana? Tu nanti kita nak detailkan lah. Tu isu-isu yang kita akan perincikan. Okey, so kita pergi dulu. Maka kisah tentang perkara ini, kalau kita tengok zakat ni tak payah ceritalah tentang dia punya kewajipan zakat. Tapi daripada sudut kisah tu sendiri, maka Tha'labah ni, Tha'labah
radhiyallahu anhu. Okey. Yang mana beliau ini pernah datang kepada Nabi SAW. Ini bukanlah dalam riwayat hadis, dalam Al-Qurtubi ada sebut, dalam sebahagian riwayat menyatakan kisah ini dan masuk dalam kitab-kitab tafsir. Senang cerita, tuan-tuan buka surah Taubah ayat 75, mana-mana kitab tafsir pun kebiasaannya akan jumpalah tentang kisah ni. Okey, surah Taubah ayat 75 ni cerita tentang orang munafik. Sebenarnya cerita tentang orang munafik tak bayar zakat, bukan cerita tentang Tha'labah tu sendiri, tapi dimasukkan kisah yang masyhur itu. Di sini kita nak bincang kejap lagi juga, adakah masyhur di sisi ulama sirah, di sisi para ulama tafsir, dikira riwayat tu tepat, riwayat tu betul kan? Nanti kita akan detail. So ada 3-4 perkara tu kita nak perbincangkan. Okey, jadi di sini kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang isu perincian tentang ayat ni. Kalau kita tengok daripada surah Taubah tu, Allah menyatakan ayat yang ke-75, Allah bagi tahu kepada kita, saya ambil separuh lah daripada ayat tu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqan wa lanakunanna minas salihin. Allah menyatakan, dan di antara mereka ada yang membuat janji kepada Allah. Maksudnya bila mana dia dah kaya, dah berada, dah ada duit, sesungguhnya jika aku memberi kepada kami, sesungguhnya jika Allah memberi kepada kami dengan lempah kurnianya, nescaya kami akan keluarkan zakatnya, sedekahnya. Okay. Dan kemudian tentulah kami akan menjadi daripada golongan orang-orang yang saleh. Okay. Jadi ayat 75 surah Taubah ni cerita tentang bagaimana mereka berjanji ahada. Ahada ni siapa yang biasa buat janji ni? Orang munafik lah. Sebab tu kata Imam Ibn Hazmin, kata Imam Ibn Kathir dan sebagainya lagi, yang tepatnya ayat ni turun kepada orang munafik. Orang munafik yang mana mereka enggan membayar zakat. Cuma zamannya tu dipersisihkan. Adakah zaman tu zaman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, ataupun sebelumnya, atau zaman Nabi sendiri, ataupun selepas zaman pemerintahan khulafa, kan? Daripada sudut penceritaan tu, kisah itu sendiri. Namun kalau kita tengok ayat ni tentulah pada zaman Nabi itu sendiri. Dan sebab tu mereka mengkaitkan kisah Tha'labah tu kerana ayat tu turun pada zaman Nabi tu. Kan? Sebab lepas pada Nabi mana ada ayat turun dah. Kan, secara logiknya. Itu ada logika jugalah mereka memasukkan kisah yang masyhur tentang Tha'labah tak bayar zakat, sebabnya dia ada dialog dengan Nabi. Dia ada dialog dengan Nabi, bahkan dia pergi perang Badar apa semua dan sebagainya. Okay. Baik. Jadi Allah sebut kat situ, dan di kalangan mereka yang berjanji kepada Allah, jika Allah mendatangkan kepada mereka kelebihan daripada sudut harta, kami akan bersedekah. Sedekah ni sinonim dalam Al-Quran disebut zakat. Kan? Allah sebut juga dalam surat Taubah ayat 60 tu, innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah untuk fuqara, fakir miskin apa semua tu. Kan? Jadi di situ menunjukkan sedekah itu sinonim dengan zakat lah. Tapi tak bermakna juga sedekah tu tak ada sedekah yang sunat. Orang panggil sedekah, sumbang, derma apa semua tu sedekah juga. Cumanya kita kata Quran biasa merujuk sedekah itu adalah lebih kepada perkara-perkara yang melibatkan zakat, kan? Tapi ada juga kadang-kadang perkataan infak. Perkataan infak tu sendiri pun menunjukkan juga kadang-kadang zakat menunjukkan infak yang biasa, kan? Jadi maksudnya bila ada dalam Quran perkataan sedekah ataupun infak ni boleh jadi dua. Boleh jadi sedekah yang wajib zakat ataupun sedekah-sedekah yang sunat, kan? Sedekah yang wajib tu tak semestinya juga zakat juga. Boleh jadi nafkah, sedekah wajib pada anak dan isteri. Boleh jadi nazar, sedekah yang wajib juga, kan? Boleh jadi benda-benda yang lain. Begitu juga kalau sumbangan ke derma ke wakaf ke apa, boleh jadi sedekah, boleh jadi infak juga. Jadi dia lebih umum lah perkataan sedekah dengan infak tu. Melainkan ayat tu memang ada isyarat menunjukkan dia zakat, ataupun ada isyarat yang menunjukkan memang dia zakat. Contohnya Allah kata wa aqimus salata wa atawuz zakah, kan? Dalam surah Baqarah ayat 275, 76, 77. Allah kata, kan? Jadi menunjukkan bahawa di situ ada kalanya memang terus direct perkataan zakat. Jadi daripada ayat ni menunjukkan bahawa mereka kata mereka berjanji, kan, kami akan bersedekah dan kami akan jadi di kalangan orang-orang yang soleh, yakni dengan mengeluarkan sedekah. Maksudnya mewajibkan diri kami untuk keluarkan zakat. Tiba-tiba dah jadi kaya, dah ada duit, dah ada apa semua, tak keluarkan zakat, kan? Maka di sinilah menunjukkan bahawa ada kisah asbab musabab tentang penurunan ayat ni. Cuma kita kena ingat, bila sebut asbabun nuzul daripada 6236 ayat tu, ayat Quran ada 6236 ayat lah, okey. Dan kemudian ada 77,439 kalimat perkataan. Ada 313,000 kalimat.
apa dia punya huruf yang diulang-ulang tu kan. Jadi daripada ayat itu semua, daripada kalimat-kalimat itu semua, maka merujuk kepada tak semualah kalimat ke ataupun ayat tu ada sebab turunnya kan. Boleh jadi kita kata kalau tengok As-Suyuti dalam Al-Lubab ataupun sebahagian lagi Al-Wahidi dan sebagainya yang mengumpulkan tentang sebab-sebab penurunan ayat-ayat Al-Quran ni, kalau kita tengok memang banyak, boleh kata hampir semua ayat ada je sebab turun dia tu. Tapi kesahihan dia tu sejauh mana? Sebab tu timbul ulama-ulama moden macam Syekh Muqbil Al-Wada'i tadi dah ada dah terjemah dalam bahasa Indonesia, iaitu sahih sanad sebab-sebab turunnya ayat Quran. Dia bawa tak sampai 300 yang sahih. Buku dia nipis, taklah tebal mana. Kalau ikut buku-buku yang sebelum tu tebal, menunjukkan macam 114 surah tu macam ada je sebab-sebab turun dia kan. Tapi kita kata nukilan-nukilan tu memang kita akan jumpa. Ni sebabnya, cuma sahih tak sahih itu perbincangan isu yang kedua. Okey, jadi maksudnya dekat sini memang ada sebab kenapa ia diturunkan seperti mana dinukilkan. Tapi bila sebut dinukilkan, belum tentu lagi daripada sudut kesahihan itu kita boleh terima perbincangan dan pelbagai isu yang terkait. Okey, so kalau kita tengok Al-Wahidi pun sebut, At-Tabari dan sebagainya sebut memang kisah ini turun ataupun ayat ini berkait dengan Tha'labah bin Hatib yang kita sebutkan tadi. Okey, so kita tengok tadi ramailah para ulama bila dinilai, sebelum itu kita masuk sikit cerita tentang keadilan para sahabat ni radhiyallahu anhu ajma'in. Kalau tengok tentang keadilan para sahabat ni, adil ni sebenarnya daripada sudut apa, sisi apa? Biasa kita akan dengar kulluhum udul. Setiap sahabat ni boleh kata semuanya adil. Apa yang adil tu? Itu perbincangan dia. Sebab Imam Ibn Kathir hatta Imam Ibn Hajar menyebutkan sahabat ni kulluhum udulun mardiyun thiqatun ataupun thiqatun. Setiap sahabat ni semua mereka ini adil, diredai dan terpercaya. Tiga sekali tu kita biasa dengar sahabat adil ni. Tapi kata Al-Hafiz Ibn Kathir dalam dia punya ikhtisar ulum hadis beliau menyatakan bahawa sahabat ni adil, kemudian diredai dan kemudian terpercaya. Kita bahas satu-satu. Adil ni macam mana adil ni? Kalau kita tengok adil ni, kalau dikatakan tak melakukan dosa, ada sahabat selepas tu pun melakukan dosa. Ma'is bin Malik pernah melakukan perbuatan zina kan. Kemudian ada lagi sebahagian sahabat-sahabat yang lain yang yang tak pergi perang, excuse Ka'ab dan sebagainya. Jadi adakah menunjukkan bahawa itu tidak adil? Kan? Adakah menunjukkan itu maksud adil tu? Sebenarnya kebanyakan di kalangan ulama hadis, Al-Mubarak Furi dan sebagainya, Ibnu Katsir dan sebagainya menyebutkan sebenarnya adalah adil tu dari sudut riwayat. Maksudnya sahabat ni bila diriwayatkan daripada Nabi, dia sebut Nabi bersabda, dia takkan menipu. Itu maksud adil tu. Adil di sisi riwayah, bukan adil daripada sudut maksudnya dia maksum melakukan dosa. Jangan silap faham tu. Sahabat mereka tak maksum, Nabi yang maksum. Sahabat tak maksum daripada melakukan dosa kan. Cumanya disebabkan kerana status ataupun dia punya penamaan adil tu kepada para sahabat, maka keadilan itu bermaksud juga sahabat tahu cara bertaubat dan mereka diterima taubatnya. Itu juga maksud adil. Boleh faham tu? Maksudnya adil dari riwayat mereka yang mereka sampaikan, maksudnya Abu Hurairah riwayatkan Nabi sebut, Abu Bakar ke kan, Abu Barzah Al-Aslami ke, mana-manalah sahabat Nabi yang riwayatkan hadis, semua mereka riwayat tu tak menipu, tak ada tokok tambah apa yang Nabi sebutkan. Itu satu. Itu maksud adil. Yang kedua, adil ialah mereka melakukan dosa tapi mereka kembali kepada Allah dan mereka diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi semua sahabat, Ma'is bin Malik tu Allah terima dia punya perbuatan apa semua tu, Allah ampunkan dia. Kan? Kalau contoh wanita Ghamidiyah dalam riwayat Imam Muslim juga melakukan zina. Kan? Jadi itu pun sahabiah Nabi, sahabat Nabi. Kan? Tapi sahabat wanita lah, tapi dalam masa yang sama Allah terima taubatnya kan. Dan kemudian juga cerita tentang sahabat-sahabat yang lain kan, yang melakukan dosa, tak pergi perang, ada excuse, ada itu ini dan sebagainya. Ataupun contoh siapa? Usamah bin Zaid bunuh orang waktu perang yang tengah nak mengucap tu kan. Maka ataupun Wahsy kan, Wahsy bunuh siapa? Sayyidina Hamzah. Jadi menunjukkan bahawa mereka diterima taubatnya dan mereka dikira adil.
Jadi di situ kita kena jelas, adik bukan sebab maksum tak melakukan dosa. Ada sebahagian tu mungkin terlepas dan sebagainya melakukan dosa, tapi Allah terima dan Allah redha terhadap mereka, dan itu maksud keadilan di sisi para sahabat radhiyallahu an ajma'in yang disepakati oleh ataupun yang dipegang oleh ulama-ulama hadis terutamanya macam Ibnu Katsir dan sebagainya yang kita sebutkan tadi. Itu adil. Jadi di sini kalaulah benar pun kes ni berlaku, walaupun kes ni kita kata taklah berlaku, tapi sisi yang lain, kes sahabat-sahabat yang lain yang memang real case, pernah buat dosa apa dan sebagainya, maka itu sebagai sandaran kita letak dulu adil tu macam mana, dan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah apakah maksud adil di sisi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, itu satu isu. Kemudian kita nak tengok juga daripada sudut perkataan-perkataan para ulama seperti mana yang kita sebutkan tadi dalam perbincangan yang kita nyatakan. Okey, so kita tengok balik dekat apa nota tu ataupun dekat buku tu, maka disebut kat sini minta maksudnya Hatib Sa'labah bin Hatib jumpa Nabi minta doa supaya jadi kaya. Kemudian Sa'labah tidak mahu membayar zakat. Lalu Nabi SAW mengutuk perbuatan itu. Apabila Sa'labah bertaubat dan mahu mengeluarkan zakat, Nabi SAW tidak menerima zakat tersebut. Begitu juga pada zaman perintah Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka tidak menerima zakat yang hendak dikeluarkan oleh Sa'labah. Okay. Kata Imam Qurtubi, maka kat sini maksudnya seakan-akan zakat tu tak ada makna lah. Kan? Sedangkan kalau kita tengok, nanti kita bincang isu qada zakat ni, nak kira macam mana, terlupa macam mana, kena bayar, kalau bayar ansur-ansur boleh ke tak? Kalau cukai boleh lah. Kan? Itu kena bincang kan. Okay? Dan lain-lain lah. Jadi kita kata macam mana isu zakat tu. Kemudian adakah benar peristilahan qada zakat tu sendiri, ataupun sebenarnya tak apa tepat. Dia bukanlah qada zakat, sebenarnya bayarlah. Yang betul-betul qada ni bila dah meninggal dunia, sampai sudah tak bayar, yang tu dah meninggal sebelum jadi harta pusaka, tu fadainullah wa ahqqu ay yuqda lah. Hutang Allah lebih layak lah untuk dibayar. Hutang zakat dia hutang dengan Allah lah. Itu mungkin itu penamaan lebih tepat kalau dikatakan sebagai qada zakat. Tapi kalau dia lewat setahun, lewat 2 tahun, itu tak dinamakan qada zakat. Zakat tertangguh je lah. Kan? Kalau solat, ya. Sebab tu dalam pembincangan usul fiqh kan, dia ada wajib ni, wajib muayyan ke, ataupun kita panggil sebagai wajib muaqqatah, wajib ditetapkan dengan masa. Dia buat tu kena dalam tempoh masa tu. Ada wajib ni yang mutlak, maksudnya bila-bila pun dia boleh buat, tak semesti dalam tempoh masa tu kan. Contoh kita kata solat ni wajib dia muayyan ataupun wajib muaqqatah, wajib telah ditentukan masa dia kan. Tapi nak tak nak, bila dia terlepas solat ke apa, dia kena qada, dia kena gantilah solat tu. Tapi bila ganti tu, adakah perlu meletak nama peristilahan ganti tu, ataupun solat aja macam biasa, walaupun subuh ke apa ke, tetap kita tak sebut qada. Kita sebut adaan lah, setelah istilahnya kita kata kita menunaikan lah kan. Jadi itu dia punya isu dia lah. Nanti kita detailkan tentang isu itu. Okey, kita pergi dulu. Kata Al-Imam Qurtubi, Sa'labah adalah daripada kalangan seorang ahli Badar, sahabat Nabi yang turut serta dalam perang Badar, seorang kaum Ansar, dan dia daripada kalangan mereka yang disaksikan keimanan mereka oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana akan diterangkan dalam permulaan surah Al-Mumtahinah. Riwayat mengenainya tentang keengganan mengeluarkan zakat adalah tidak sahih. Okey, jadi sebut kat sini ahli Badar. Apa kelebihan ahli Badar ni? Nabi sebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari, i'lamu ma syi'tum, buatlah apa yang kamu suka pun kan, wajabat lakumul jannah, faqad wajabat lakumul jannah, sungguhnya telah wajib bagi kamu syurga. Tu kelebihan orang-orang Badar lah kan. Ahli-ahli Badar ni hak awal-awal lagi, hak 313 tu lah. Okay. Hatib salah seorang, Abu Bakar, Umar, apa semua dan sebagainya lah. Okay. Jadi mereka yang bersama dalam perangan Badar, sebab tu peperangan yang pertama, peperangan yang cukup hebat lah, walaupun ada para malaikat yang bantu, yang tolong, tapi kita kata daripada sudut kesungguhan, sebab orang lain Islam tu pada waktu itu tu je baru berapa ratus orang je baru kan, pada awal-awal itu. Jadi disebabkan itu, dia punya kelebihan tu cukup besar kan? Kelebihan dia, kebesaran Badar itu sendiri dan sebagainya. Maka sebab tu Nabi sebut, buatlah apa saja wahai orang-orang Badar, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan kamu. Adakah itu sebagai satu pembukaan, ataupun kita kata sebagai satu pengecualian, buatlah dosa apa pun kan? Ataupun bagaimana? Tak. Sebenarnya maksud dekat situ nak bagi tahu kelebihan tu, kelebihan ahli Badar yang menyertai peperangan Badar. Dan sebab tu kalau tengok Imam Ahmad,
Kalau susun Musnad Imam Ahmad, dia letak orang ahli badar ni antara yang awal-awal daripada sudut bagaimana dia menyusun Musnad Imam Ahmad, kan. Dan kemudian juga daripada sudut susunan itu barulah lepas tu sahabat-sahabat khalifah apa dan sebagainya, termasuk 10 janjikan syurga dan seterusnya, kan. Jadi secara susunannya ahli badar adalah tempat yang cukup besar kedudukannya dalam Islam. As-sabiquna awwalun, mereka ni orang awal-awal lagi yang memeluk Islam dan awal-awal lagi yang memperjuangkan Islam. Jadi sudah tentu dia punya kelebihan cukup besar. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sebut kepada mereka juga, la yadkhulun nara, tidak akan masuk neraka, kan, Badar, ataupun ahli Badar, kan, iaitu di kalangan kelompok orang-orang yang menyertai dalam peperangan Badar, tidak masuk neraka. Maksudnya satu tadi masuk syurga, kan, wajib bagi kamu syurga, Nabi sebut. Yang kedua, kamu tidak sekali-kali akan masuk ke dalam neraka. Maksudnya dekat situ ialah manusia itu macam kita sebut tadi, dia memang tidak maksum, itu sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, tapi kerana kelebihan mereka itu mempertahankan agama dalam Badar itu sendiri, maka itu kelebihan yang cukup besar. Maka bila mereka ada terjatuh buat dosa kesilapan, sekejap je Allah akan ampunkan mereka. Itu kelebihan lah di kalangan mereka. Dan mereka sendiri enggan, mereka sendiri akur dengan dosa dan faham tentang taubat, kembali kepada Allah. Dan itu antara kelebihan juga yang Nabi tarbiyahkan kepada mereka daripada golongan ahli Badar. Dan dalam riwayat lain sebut Hudaibiyah pun sama jugalah. Okey, kemudian yang kedua, kata Al-Imam Qurtubi, dan dia daripada kalangan mereka yang disaksikan keimanan mereka oleh Allah dan Rasulnya. Seperti mana yang kita sebut tadilah. Baik. Dan kemudian sebagaimana akan diterangkan dalam permulaan surah Al-Mumtahinah. Ini pun cerita juga tentang riwayat mengenai keengganan mengeluarkan zakat adalah tidak sahih, seperti mana disebut oleh Imam Al-Qurtubi. Baik. Jadi Imam Qurtubi sini sebut tak sahih riwayat tu, kan. Kenapa Imam Tabari bawa riwayat tu dan beliau tak sebut sahih ataupun tak? Dan kita kena tahu metod Imam Tabari ataupun sebenarnya banyak pun ulama-ulama lain pun, kan, mereka bawa tu kadang mereka nukilkan tu bermaksud orang yang kemudian tu kajilah, orang yang kemudian itu lihat baliklah, kan. Sebab tu ada setengah orang dia kata korang hajar betul, kan. Korang hajar betul, kata dalam kitab kita kena kaji balik, kena buat balik semua. Tak, kita kata itulah metod para ulama dulu pun. Tinggalkan benda-benda yang seperti itu, bukan bermaksud apa yang ada dalam kitab semuanya betul, kan. Apa yang ada dalam kitab semua, maksudnya yang betul tu, yang sahih tu sahih lah. Adapun yang selain pada tu, adalah ulama-ulama yang akan terangkan, bukan orang awam. Siapa yang takhrir, yang tengok balik kitab tu. Ibnu Katsir, At-Tabari ni, kalau kita tengok berapa banyak para ulama telah berkhidmat kepada tafsir At-Tabari ni, kan. Syaratul Salah Fatal Khalidi dia buat dia punya ni, kan. Syekh Ahmad Muhammad Syakir dengan adiknya Syekh Muhammad Syakir dan sebagainya buat balik, takhrij balik, walaupun tak sempat habis pun, kan. Kemudian ada ulama-ulama lain yang sambung pula. Maksudnya sentiasalah para ulama berkhidmat kepada kitab-kitab yang besar, kan. Tak ada pun kata korang ajar ke, kan, ini tak hormat ulama ke apa, tak. Sebab itulah asalnya semua perkara-perkara itu ditulis, dikaji adalah untuk kelebihan kita juga, untuk semak dan sebagainya. Okey, pandangan para ulama mengenai riwayat ni, tadi kita dah sebut dah. Imam Ibn Hazmin di dalam kitabnya Al-Muhalla menyatakan, kami riwayatkan kisah ini tidak sahih dengan sebabnya turunnya ayat surah Taubah ayat 75 berkenaan Tha'labah bin Hatib, ini adalah kebatilan. Ibn Hazmi ni pun tengok dalam hadis pun boleh tahan jugalah dia punya kedudukan dia, kan. Dia antara yang membawa mazhab Zahiri lah, Abu Daud Az-Zahiri, yang mana beliau ini dah agak lewat, tapi itu satu-satunya dia punya kitab utama Al-Muhalla tu yang ada, kan. Dan beliau ni juga antara yang terkenal lah dalam isu qiyas, dalam isu apa yang bukan tak terima, tapi dia lebih kepada apa yang ada dalam Quran dan hadis lah, kan. Dia kurang sikit dalam isu berkait dengan qiyas ni, walaupun agak tajam jugalah kritikan dia terhadap orang-orang ulama-ulama yang gunakan qiyas. Tapi tak apa, kita kata beliau dalam bab ni, dalam riwayat ini menyatakan bahawa tidak sahih, dan sebab turunnya ayat Taubah berkenaan Tha'labah bin Hatib ini adalah satu kebatilan, kan. Batil ni di sisi para ulama hadis, maka kita akan tengok sebahagiannya perkataan-perkataan yang digunakan tu merujuk kepada benda tu palsu. Macam Ibn Hazmi ni, maksud dia sebut batil, maksudnya benda tu lebih kepada palsu lah, kan. Kalau setengah-setengah lagi, macam Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah,
kan, bila mengkritik tentang beberapa perkara dalam maudhu'at, dalam berapa sekian-sekian, beliau kata kalau ada ulama-ulama dulu sebut la aslalah, tidak ada asalnya hadis tu, kan laisa bithabit, tak sabit hadis tu, terus dia kata kebiasaannya palsu. Jarang orang sebut macam tu. Biasa sebut la asalah ni tidak ada asalnya tu, maksudnya ialah biasanya kebanyakan ulama hadis moden faham palsu lah. Sebab tak jumpa asal dia. Maksudnya directly kita kata benda tu bukan daripada Nabi lah. Sebab tidak ada dijumpai asal. Maksud asal sanad dia tak ada. Kemungkinan besar dia dipalsukan, kan. Tapi ada orang dia tak berani sebut. Dia kata kita kena sebut la asalah, tidak ada asal lah, tak boleh sebut palsu. Dia pernah sebut macam tu, kan. Tapi kita kata ada sebahagian dia guna batil, ada perkataan dia guna tidak sabit, kan. Ada perkataan dia digunakan tidak ada asalnya dan seterusnya. Itu istilah-istilah lah. Okey. Kemudian Al-Allamah Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, ini pun kitab yang terkenal juga, Faidul Qadir ni, berkata Al-Baihaqi, sanad hadis ini boleh dipertikaikan walaupun ia masyhur di kalangan ulama tafsir. Siapa Al-Baihaqi ni? Seperti dia maklumlah, ini pemuka besar mazhab Syafi'i, yang mana dia ni ada orang taksub sikit Al-Baihaqi ni. Imam Al-Baihaqi ni dia kata kalau Imam Syafi'i hidup lagi, saya dia akan berterima kasih kepada Al-Baihaqi, kerana Al-Baihaqi telah menghimpunkan hujah dalam mazhab Syafi'i. Sunan Kubra tu, kitab hadis dia Sunan Kubra tu, kan, ataupun Sunan Al-Kabir, kan, iaitu kitab himpunan daripada nas-nas hujah-hujah mazhab Syafi'i lah. Maksudnya kalau kita buka tu nak cari apa-apa saja kita jumpa. Contoh perkataan ini bukan hadis. Dia bukan hadis, dia bukan perkataan apa kita kata hadis lah Nabi SAW, tapi kita mungkin jumpa tu perkataan sahabat. Kita akan jumpa dalam Sunan Al-Baihaqi. Kita tengoklah hujah-hujah dalam kitab mazhab Syafi'i, kan, sebelum kedatangan Al-Baihaqi dia ada rujuk apa semua dan sebagainya, maka dia himpunkan. Maka sebab sebahagian orang yang taksub dia kata Al-Baihaqi, patutnya Imam Syafi'i terima kasih pada Al-Baihaqi kerana menghimpunkan kitab hujah dalam mazhab Syafi'i ni. Sebenarnya tak sampai begitulah, cuma sumbangan tu besar. Sumbangan itu besar. Samalah Ibn Hajar dan sebagainya, dia punya sumbangan dalam Talhis Habir, dia buat takhrij pada kitab-kitab hadis, maksudnya menilai balik hadis-hadis dalam kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, maka itu cukup besarlah sumbangan dia. Baik, maka kata beliau, daripada Imam Al-Baihaqi sendiri kata, daripada sudut perbincangan dia, walaupun masyhur di kalangan ulama tafsir. Kalau kita tengok sirah, bukanlah sirah, maksudnya masyhur. Apa takrif masyhur ni? Masyhur ni kalau sisi ulama hadis kita faham lah, maksudnya riwayat tu tiga setiap tabaqat, setiap tingkatan tu ada 3 orang yang meriwayatkan tu dipanggil hadis masyhur lah. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Ada sisi ulama-ulama hadis, ada riwayat tu 2 orang, ada riwayat tu seorang, ada riwayat tu 3 orang. Maka 3 orang tu, ataupun 3 orang 10 orang, 20 orang, lepas tu 3 orang balik, maksud minimum tu 3 orang, maka hadis tu dipanggil masyhur lah. Masyhur lah, terkenal lah. Okey, dan adakah sahih? Kena tengok balik lah pada riwayat dia, siapa yang riwayatkan. Okey, ada masyhur di sisi ulama sirah. Contoh kalau tuan-tuan tengok dalam Rahiqul Makhtum, contohnya dalam kitab-kitab sirah yang sebelum-sebelum tu pun akan bawa kisah pendeta Buhairah tu, yang Nabi SAW yang dia kata dia nampak macam ada awan yang melindungi Nabi lah, apa benda semua tu, masyhur di sisi ulama sirah. Tapi masyhur tak semestinya sahih. Kan, cerita pula tentang perkahwinan Nabi SAW, masyhur di sisi ulama sirah. Yang pergi Pinang tu siapa yang bukan diupah lah, siapa yang melihat Nabi tu sendiri bila mana berjual beli? Maisarah. Masyhur di sisi ulama sirah, tapi tak ada hadis sebut tentang perkara tu. Maisarah yang tengok Nabi SAW. Maisarah tu lelaki lah. Yang tengok Nabi meniaga kejujuran Nabi apa semua dan sebagainya, kan. Ataupun kisah Bani Makhzumi yang Nabi angkat, Nabi sediakan hamparan kain tu, kemudian letak Hajarul Aswad tu, kan, dan semua kabilah-kabilah angkat, kan. Cerita tu masyhur di sisi ulama sirah, tapi adakah sahih? Tak adalah dalam hadis. Dalam hadis tak jumpa, dalam Quran apatah lagi. Masyhur di sisi ulama sirah. Jadi sebahagiannya bila menyebutkan tentang masyhur di sisi ulama sirah ni, ada perbincangan sikit. Sebab kalau kita nak impunkan semata-mata riwayat yang sahih daripada Quran dan hadis, nescaya cerita-cerita sirah tu takkan berkesinambungan, dia akan terbantut. Dia macam kita baca hadis pertama, lepas tu dah tak ada kaitan, hadis kedua tak ada kaitan dah. Seolah-olahnya apa yang sahih waktu Nabi kecil tu dan waktu Nabi baru dilahirkan, tiba-tiba terus Nabi dewasa. Kan, Nabi dewasa gembala kambing contohnya,
kan. Itu apa riwayat-riwayat yang sahihnya, kan. Lepas tu terus tak lama lepas tu kahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi sepanjang tu macam mana? Cerita tentang Abu Talib dekat situ, macam mana anak-anak Abu Talib macam mana jaga Nabi. Kemudian ada tak Abdul Muttalib wasiat kepada Abu Talib untuk jaga Nabi kalau selepas dia wafat. Itu masyhur lah di sisi ulama sirah. Tapi dari sudut riwayat ada perbincangan dan juga pendetailan. Jadi kita kata kat sini yang itu di sisi ulama sirah. Ada masyhur di sisi ulama tafsir. Macam cerita ni lah masyhur di sisi ulama tafsir. Tabari sebut, kita Al-Wahidi sebut dan sebagainya, kan. Tapi masyhur tak semestinya sahih, kan. Macam cerita-cerita kita dengar lah di meja kuliah, di ceramah, masyhur cerita tu, biasa dengar. Kan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makan buah apple. Macam tu, lepas tu kahwin lah, kan. Ada yang kata Imam Abu Hanifah. Masyhur kita selalu dengar, kan. Tapi tak semestinya sahih. Dan kita kena ingat, masyhur yang disampaikan, yang biasa dengar, kalau dia bahkan lebih lagi bertentangan pula dengan peribadi orang tu, kritikan kepada diri orang tu, terutama para sahabat, besar tu dia punya impak dia tu. Kan. Jadi itu kita kata, sebab tu benda-benda palsu, benda-benda yang tak betul, tak sahih, tak kuat dia punya riwayat, tak boleh disebarkan kalau dia lebih-lebih lagi mengkritik peribadi orang tu. Kan. Tak kira lah kritik siapa pun, kritik Imam Abu Hanifah ke, Imam Syafi'i ke, kritik Abu Bakar ke, Umar ke dan sebagainya. Jadi semua riwayat-riwayat ni perlu diteliti. Okey. Kemudian seterusnya, pandangan ulama kontemporari berkenaan dengan kisah ini. Seorang pekaji hadis moden, Muhaddis Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi ataupun Al-Wada'i. Dia di dalam kitabnya, beliau pun banyak kitab beliau ni, menyatakan kisah Tha'labah yang enggan membayar zakat ditolak kesahihannya oleh imam-imam hadis terkenal seperti Imam Ibn Al-Hazmin, Imam As-Suyuti. Imam Suyuti ni kira pun agak ringan jugalah, kan. Dia antara orang yang kalau setengah orang kata palsu, mungkin dia kata dhaif ya. Kan. Kalau setengah orang kata, tapi bila Imam Suyuti sendiri kata palsu, palsu sungguh. Kan, palsu sungguh. Sebab dia punya riwayat tu dia bukanlah sukar, tapi daripada sudut manhaj, dah ada dah kajian master PhD tentang isu manhaj Imam Suyuti ni, ketika mana dalam proses mensahihkan hadis ataupun mendhaifkan hadis, dah ada dah kajian-kajian tu. Cumanya kita nak kata daripada sudut asalnya, walaupun agak bukanlah berlembut, tapi agak tasahul lah kita kata, kan, agak bermudah sikit dalam isu mensahihkan hadis, tapi tetap dalam isu ni beliau menyatakan tak sahih. Okay. Kemudian juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, maklum dalam Fathul Bari ada bincang, beberapa kitab lain pada bincang. Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam Majma' Zawaid, ini antara ulama-ulama yang terkenal juga dalam hadis. Imam Az-Zahabi, ini banyaklah dalam Mizan Al-I'tidal dan beberapa kitab lain dan lain-lain. Di dalam sanad hadis ini terdapat perawi hadis yang dikritik sebagai lemah, iaitu Ali bin Yazid. Itu antara punca dia lah, kan. Cuma ada riwayat, cuma kritikan itu. Okay. Kemudian Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga mengkritik kesahihan kisah ini dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnah An-Nabawiyah. Ini satu buku bagus ni. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi tulis dalam bahasa Melayu pun, saya ingat dalam bahasa Indonesia dah ada dah. Kaedah-kaedah kita berinteraksi dengan hadis. Kaedah kita berinteraksi dengan hadis. Antaranya daripada sudut kita nak melihat kepada sanad. Sanadnya, perbincangannya, apa dia punya kategori dia, riwayat dia dan seterusnya. Baik. Siapakah Tha'labah bin Hatib? Ini kita lalu sikit sebelum kita bincang bab zakat tu. Tha'labah bin Hatib adalah seorang sahabat menjadi perang Badar sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Al-Thiqat, Imam Ibn Abi Bar dalam kitabnya Al-Istis'ab, Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Isabah. Ini kitab-kitab terutamanya Ibn Abi Bar dengan Imam Ibn Hajar. Dua kitab ni yang masyhur, yang meriwayatkan tentang sirah para sahabat. Sirah para sahabat. Walaupun ada Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi dalam Hayatus Sahabah, kan, tapi dia agak sikit bercampur-campur lah, biasa dah tu, kan. Cumanya kita kata Ibnu Abi Bar walaupun istis'ab dia tu sikit je, taklah tebal mana pun, kan. Kemudian juga Al-Isabah Imam Ibn Hajar pun tak tebal sangat. Sebabnya kenapa tak tebal sangat? Kerana cerita dan kisah tu je yang sampai, tu je yang ada. Sebab ada sahabat ni yang tak dikenali pun, kadang-kadang dia cuma tahu dia ni siapa, meninggal pun tak tahu macam mana, ada sikit tentang kisah dia. Riwayat hadis mungkin 1-2 hadis je contohnya, kan. Abu Barzah Al-Aslami contohnya, tak ada detail sangat pun cerita dia, kan. Ataupun cerita kita sebut Hatib tadi tu, adalah, tapi taklah panjang kisah cerita macam Abu Bakar, macam Umar, macam Uthman, macam Ali, tapi cerita tu sikit-sikit ringkas tu berdasarkan riwayat, kan. Kemudian juga
Kalau nak baca lebih detail lagi, Az-Zahabi lah kan, dalam Syiar wa Alam Nubala. Itu lagi detail lah daripada zaman Nabi Adam tu, terus sampai zaman Nabi-Nabi seterusnya, sampailah zaman sahabat, zaman isu-isu yang berlaku sepanjang tu, zaman khalifah, khulafa apa semua. Maka itu antara kitab yang bagus lah, cuma tak diterjemah kot sebab bahasa Arab pun 20 jilid dah bahasa Melayu dah berapa kan. Okey, itu dia punya cerita dia. Okey, kemudian kelebihan tu pula, Nabi kata sahabat yang ikut hadir dalam perang Badar, Nabi SAW bersabda tentang ahli Badar, tidak akan masuk neraka seorang yang ikut serta dalam perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah. Itu kelebihan tadi lah kita sebut tadi. Maka semua kisah keburukan Tha'labah, sahabat Nabi SAW yang mulia, tidaklah patut kita sebarkan, sedangkan beliau seorang yang mulia. Sebarkan dengan sebarkan begitu sajalah, tapi menyebarkan dengan sebab kerana memberitahu bahawa kisah itu tak betul, kerana dia mengganggu gugat tentang keadilan para sahabat kan, apatah lagi daripada sudut yang telah dijamin pelbagai tadi syurga, ahli Badar dan sebagainya. Itu kisah dia punya cerita dia. Okey, kemudian cerita tak terima zakat tadi. Kalau dalam konteks masa kita nak tengok, pertama, pendapat jumhur majoriti di kalangan para ulama, baik Hanafi, baik Syafi'i dan sebagainya, semua sekali menyatakan bahawa asalnya zakat tu ala faurin, segera dibayar. Segera dibayar. Maksudnya cukup haul dan nisab, segera untuk dibayar. Kan? Di sana ada cerita tentang bayar zakat. Di sana ada cerita ta'jilu zakat, menyegerakan bayaran zakat. Biasanya berlaku macam mana orang segera bayar zakat ni? Dia bayar zakat dulu bila? Ramadan. Ramai orang jadikan bulan Ramadan tu bulan bayar zakat sebab dia kata pahala lebih. Adalah dia punya kelebihan tu. Adalah kelebihan tu. Cuma tak adalah dalam hadis spesifik. Kan? Cumanya bila sebut tentang sedekah apa semua, termasuklah zakat. Kelebihan tu adalah pahala tu lebih lah daripada bulan-bulan biasa. Cumanya kadang-kadang dia banyak akaun. Emas pun ada, akaun pun ada, ni pun ada, tu pun ada, zakat ni pun ada, macam-macam. Hak melabur pun ada, tu pun ada. Jadi dia himpunkan semua sekali tu, kira-kira lebih kurang bulan Ramadan. Padahal mungkin bukan bulan Ramadan, 2 bulan lepas tu baru cukup haul nisab dia. Tu pun kira mengeluarkan zakat awal jugalah. Okay, cuma saya nak bincang dalam isu ni, qada asalnya ialah bayar zakat tu segera. Bayar zakat tu segera. Macam mana solat kita ada ussalah dan sebagainya, benda-benda yang lain, maka bayar zakat tu asalnya adalah segera. Kan? Walaupun tak ada hadis spesifik Nabi kata kena bayar zakat tu segera, perkataan segera tu faurin ke apa ke dan sebagainya, segera tak ada. Kan? Tapi bila kita tengok pada benda-benda yang lain, maka setiap ibadat ni memang layak untuk disegerakan, apa-apa pun ibadah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau isu yang berkait dengan qada zakat tadi, maksudnya tak bayar tu bukan terlewat bayar. Kalau contoh dia bayar patutnya bulan 12, kan, cukup haul lah, kita katalah daripada Januari ke Disember, itulah haul dia contohnya, kan. Jadi patut dia bayar bulan Disember lah, sebelum masuk bulan 1, tapi terlupa ke sibuk ke apa dan sebagainya, bulan 3 baru bayar. Bayar lah, tak ada masalah pun, bayar je lah, kan. Tapi bayar dia tu ada beberapa syarat. Pertama, kena mengikut haul di mana haul dia berada. Maksudnya, kalau 2023 haul zakat tu 21,000, 22,000, kena ikut tu lah. Kalau 2024 mungkin naik 24,000 haul zakat tu. Dia gitu. Dia ikut dia punya tahun. Kalau dia tak bayar tu 2010, haul zakat 15,000, dia kena ikut haul tahun tu. Itu pergi pusat zakat ke apa ke, kaedah pun itulah cara yang diguna pakai. Kan? Ikut dia punya haul pada tahun dia tak bayar zakat tu. Bukan tahun yang dia nak bayar, tahun yang dia tak bayar. Kan? Boleh faham? Okey. Kemudian juga daripada sudut yang lain, cerita tentang bayaran tu, ada jenis pula orang ni dia terlupa, dia tak ingat berapa jumlah dia, apa semua, dia agak-agak semua, hak tu pergi pusat zakat, selesai lah, minta tolong pegawai pusat zakat, kira kan. Yang penting bayar zakat lah. Kan? Bayar zakat. Biasanya dia bab apa ni? Biasanya dia bab berkait dengan, boleh jadilah simpanan pun boleh jadi, kan? Boleh jadi zakat tu ialah melibatkan zakat emas dan perak. Kan? Kita pun tak ingat kalau tahun 2023 berapa gram ada, dan tak ingat juga. Yang bertambah tu ingatlah. Kan? Yang ada pada tahun tu yang sepatut dia bayar zakat tu tak ingat. Pergi pusat zakat, mudah je. Pergi minta tolong pegawai dia orang apa semua, kirakan zakat, selesai, bayar zakat tu, senang. Kan? Kalau kita nak andaikan tu boleh, ambil lah andaian yang lebih tepat. Lebih sikit pun tak apa, lebih sikit dikira sedekah, tak ada isu. Kan? Lebih sikit tu dikira sedekah, tak ada isu pun, bayar zakat lebih ni. Kan? Okey. Dan kemudian juga bayar secara ansuran. Kan, tiba-tiba tengok, banyak dia kena bayar 30,000.
Kebetulan pula lepas tu PKP lah, benda bankrupt pun benda semua kan. Dia macam nak bayar. Boleh bayar saya ansuran. Tak ada masalah. Yang penting fadainullahu haqqu ayyuqda kan. Hutang Allah itu adalah lebih layak untuk dibayar kan. Sebab tu T20 tak puas hati. Isu tabung haji tu. Kan. Kerana sebenarnya tuan-tuan, kenapa ramai letak dalam tabung haji? Antara punca kerana tabung haji pertama mereka dah keluarkan zakat. Kalau tak keluar zakat lebih kurang dalam 5.6% dividen. Bila dah keluar zakat, dapatlah 3.1%. 3.1% ni dipanggil profitable lah. Kenalah letak kat situ. Letak dekat ASB, kena cleansing lagi. Lepas tu kena zakat lagi, tak berapa persen. Memang dapat 5%. Cleansing berapa persen? Kalau ada ketakwaan untuk cleansing lah. Kalau tak ada takwa, tak cleansing lah. Tapi zakat tetap kena. Zakat tetap kena 2.5%. Kan? Begitu juga letak dalam KBSP. KBSP nanti lambat baru nak keluar. Tu pun belum zakat lagi, kena zakat juga. Kan? Jadi kita kata yang paling senang, paling mudah, sebab tu ramai letak dalam tabung haji. Kerana ada 3% tu. Tu pada asalnya lah. Kan? Walaupun asalnya simpanan untuk pergi tabung haji. Tapi kita cerita sebab dah dikeluarkan zakat. Kan? Orang pun tak payah pening kepala dah apa dan sebagainya. Kan? Bank pun ada juga bank yang boleh untuk keluarkan zakat. Tapi kena apply lah, kena setuju lah. Banyaklah ada 2-3 biji bank yang buat kat luar sana yang boleh simpanan kita tu ke emas ke apa ke yang boleh untuk dikeluarkan zakat. Cuma kita cerita dia bukanlah istilah qada zakat sebenarnya. Dia adalah istilah tunggakan zakat lah. Bila kita tunggak tu, kita terlupa kata apa, kita bayar je. Dan kita istighfar lah. Mudah-mudahan tak ada apa yang berkait dengan dosa kan. Yang penting kita tahu yang benda tu kita dah terlewat. Kan? Tapi secara paling terbaik, paling bagusnya bayar segera lah. Bayar segera. Bila mana dah cukup haul nisab dia. Dan haul nisab ni bukanlah, ada orang dia cuba untuk ikut kalender Islam tu. Tapi tak perlu pun. Sebab pusat zakat pun pakai kalender kita yang biasa, Masihi. Lebih mudah kira. Kan? Sebab kalau ikut tu, hari ni berapa Rejab pun kita dah tak ingat. Itu cerita dia. Kan? Tapi kalau berapa Januari kita ingat. Kan? Jadi kita kata tak apa. Boleh je pakai tahun tu. Okay. Walaupun sebenarnya paling bagus pakai tahun hijrah lah. Cuma kita kata untuk memudahkan kiraan ke apa, boleh, tak ada masalah dalam isu yang seperti itu. Maka kat sini kita boleh nampak qada zakat, ganti zakat bukanlah istilah mudah kita nak guna tu sebagai qada, tapi dia adalah bayaran, kita bayar. Itu maksudnya. Wallah alam, kita habis dulu kot dekat sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Ada soalan tak? Ada apa-apa soalan? Okey. Boleh, silakan. Okey. Zakat yang seperti itu, kita dapat duit terpijak, duit terus, kita keluarkan terus. Di situ pandangan yang paling kuat seperti pandangan Syekh Dr. Suqaradawi, Syekh Muhammad Abu Zahra dan sebahagian lagi menyatakan bahawa dikeluarkan segera pada waktu tu. Maksudnya pada waktu tu kita anggarkan kita dapat 100,000 terus 2.5. Terus 2.5. Tak perlu menunggu setahun. Sebab tunggu setahun renovasi rumah, status itu status ni tinggallah 1,000 je. Jadi maksud situ sebab tu antara hikmahnya kita, sebab duit tu kita tiba-tiba dapat. Kan bukan duit yang gaji kita ni tu sebaiknya walaupun ada potongan bulanan apa semua, tapi kita kata secara umumnya dia sudah dikira sebagai tahunan. Ni setengah orang dia tak faham. Sebenarnya zakat gaji tu sendiri kita bayar tu tahunan. Cuma sebab kita divide kan bagi 12 bulan, maka kita bayar secara bulanan. Tu je sebenarnya. Sebab tu hujung tahun kita tak bayar dah. Hujung tahun tak bayar dah. Sebab kita dah bayarkan secara awal bulanan. Dan macam mudah fahamnya, kita macam bayar secara ansuran. Jadi kalau tak bayar sedebuk hujung tahun, betul tak? Maksud cukup haul nisab dia, tapi kita bayar secara ansuran. Okey je, tak ada masalah. Di sudut fatwa lah. Kan di Malaysia semua itulah dia punya perbincangan dia. Okey, tapi daripada sudut tadi terus kena 2.5%. Kan? Antaranya juga zakat-zakat kita dapat contoh bonus. Dapat contoh 30,000, 40,000, orang bank rakyat, bank apa ni banyak bonus dia 7-8 bulan. Kan? Dia dapat boleh tahan. Jadi 70,000 tu dapat. Kena zakat terus lah. Kalau tunggu haul tak tinggal 70,000 lah. Banyak benda lain nak beli. Maka terus 2.5% tu sebagai nikmat kesyukuran kepada Allah, maka terus keluarkan, itu lebih baik. Wallah alam. Ada soalan lain? Saya dulu. Okey. Sini dulu. Okey. Haji dulu. Tapi kata dia pendapatan bulanan, kena zakat sebab pendapatan bulanan kalau dia belanja banyak tak cukup
sampai setahun tak cukup dah haul tahun ni kena zakat juga tak dalam zakat pendapatan. Dia mudah je. Cara kaedah kira zakat tu sendiri pun ada dua jenis. Satu, setelah kita menolak semua benda-benda yang terkait tu, macam bayar cukai lah. Kan? Bayar cukai tu peribadi, kesihatan, bayar tolak KBSP apa semua tu kan. Sama juga. Maksudnya kalau semua tu kita dah tolak, nampak macam negatif ni. Kan? Bukan negatif lah, maksudnya memang cukup-cukup je untuk kita simpan. Walaupun mungkin 3,500. 3,500 ke 4,000 tu kalau ikutkan tu secara purata, secara setahunan, kena zakat dah tu. Patutnya lah. Tapi disebabkan kerana kita kira tu kaedahnya adalah kaedah lepas tolak pelepasan. Tolak tu tolak ni untuk diri sendiri, untuk anak belajar apa benda semua. Tengok-tengok adalah 1,000 je simpan. 1,000 kalau dah cukup setahun, 12,000 je lah ada pun. Tak perlu keluar zakat. Itu kaedahnya. Tapi ada kaedah yang kedua kalau kita nak pakai kaedah kedua, iaitu kaedah lansam daripada semua pendapatan. Katalah kita dapat tu 5,000 sebulan. 5,000 terus darab ada 60,000. 60,000 terus keluar 2.5%. Itu je kaedah dia. So dua-dua ni adalah boleh dua-dua ni boleh ada atas pilihan kita. Kan sama juga zakat syarikat. Ada 3 kaedah metod pengiraan. Kan nak kena apa? Kiraan pertama ni jenis macam mana? Lansam terus pendapatan syarikat ke ataupun dah tolak-tolak apa benda semua ke ataupun sebenarnya kalau ada dia punya aset tu adakah dikira sebagai cash sebenarnya? Sebab aset ni dia boleh jual nanti. Bukan komputer yang dia guna tu memang untuk bekerja. Tapi katalah dia jual komputer. Jadi aset komputer tu kena zakat ke tak? Itu semua tu perbincangan ada dia punya menghaluskan lagi. Dia bukan terus direct asal pendapatan je kena terus keluar begini tak. Cara pertama ke cara kedua ke bagaimana? Itu dia punya kaedah dia tu. Itu pun ada kaedah juga. Sama juga ni pendapatan-pendapatan lain pun dia ada dia punya. Contoh kalau kita dapat saham. So zakat saham ni nak tolak apa? Remiser, kalau kita guna remiser kena tolak bayaran dia. Kan kalau contoh kita dah cukai ke apa dan sebagainya, itu semua benda-benda yang kita kena perhalusi sebelum keluarkan zakat. Itulah kena tengok tu. Cumanya isu haul tu sendiri, hatta yahula alaihi haul, dalam hadis Aisyah dalam riwayat Imam Tirmizi. Hadis yang sebahagian ulama mengkritik tentang isu haul pada zakat-zakat tertentu. Sebab tu sebahagian zakat tertentu tak ada haul. Tuan-tuan pergi jumpa emas dekat belakang rumah. Tengok-tengok adalah 1,5 kilo. Bukan tengah tunggu haul. Contohlah ni. Tapi kalau ikut perundangan Akta Tanah Negara 2005, tuan-tuan kena serah kepada kerajaan. Itu je cerita dia. Tapi contoh lah kan. Ikut fiqahnya kena keluar zakat. Jadi kena keluar zakat tu macam mana? 1/5 daripada harta tu keluar segera. Katalah contoh dapat 1 kilo. Maksudnya 1/5 daripada 1 kilo tu kena keluar. Kalau katalah 300,000. 300,000 1/5 pada 300,000 berapa ribu. Kena keluar terus segera. Jadi ada benda yang kena haul, ada benda yang tidak melibatkan haul. Tak semua zakat melibatkan haul. Kan? Okey, sama macam isu-isu sebut tadilah. Wallahualam. Last soalan. Apa dia? Takaful ni sebenarnya usaha, ikhtiar. Takaful kereta, takaful rumah yang tuan-tuan ambil, takaful tempat kerja, takaful kelompok, ada macam-macam lagi, tak medical card apa semua tu. Itu adalah ikhtiar kita. Adakah melibatkan tawakal ataupun tak? Tak. Sebenarnya bila kita faham konsep takaful tu adalah macam khairat kematian. Yang khairat kematian kita bagi RM30 ni, terus je lah. Kan? Dengan beranggapan adalah nanti bila kita meninggal dunia nanti dapatlah RM1,500 pengurusan bank jenazah ke duit apa, itu je pun. Kan tak ada harapan lebih-lebih pun. Jadi kita kata dengan sebab tu dengan nak juga harapan tu tak ada masalah pun. Berharap tu walaupun sebenarnya tu sumbangan. Kita sumbang 30 tu, pahala-pahala. Sama macam takaful juga, kita sumbang. Kan? Jadi daripada sudut tawakal kepada Allah, bukan bermakna orang ambil takaful tak bertawakal kepada Allah. Syirik apa semua kan. Ada juga orang sebut macam tu. Ni siapa ambil takaful, ambil apa ni, syirik kepada Allah. Kan? Tak bertawakal kepada Allah. Sebenarnya taklah. Itu salah satu daripada ikhtiar yang dibenarkan daripada sudut syarak untuk kita gunakan. Kan? Itu benda yang ada dekat Malaysia ni, itu benda yang patuh syariah, gunakanlah takaful tu. Kan? Tidak melibatkan isu-isu berkait dengan tawakal kepada Allah dan selainnya. Wallahualam. Habis. Kita sambung nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.